Hai, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Uncle pada kali ini. Nama Uncle Sufian Ismail, merupakan pengamal perundangan syariah di negeri Sabah. Pada hari ini Uncle mau share beberapa tips ataupun isu perundangan syariah yang selalu prospek Uncle tanya di dalam Facebook maupun dalam grup Telegram Uncle, tanya mengenai pengesahan pernikahan. Okey. So sebelum Uncle mula, di belakang Uncle adalah orang Sabah panggil bangunan Yayasan Sabah, tapi nama sebenar tu silap bangunan Tun Mustafa. Okey. So inilah bangunan kemegahan untuk di Sabah lah. Siapa yang melancong di Sabah, banyak orang akan bergambar di sinilah yang menunjukkan sampai di Sabah. So okey, Uncle share mengenai isu pengesahan pernikahan. Okey, di dalam mengesahkan pernikahan ni, dia ada dua kategori, dua orang cakap bidang kuasa. Satu adalah bidang kuasa mahkamah tinggi, satu adalah bidang kuasa mahkamah rendah. Apakah perbezaan dia tu? Okey, bagi mereka yang mengesahkan pernikahan poligami, maka mereka terpaksa memfailkan kes tersebut di mahkamah tinggi. Bagi mereka yang nikah bukan poligami, maksudnya pernikahan yang tidak ramai bini ni, yang bini pertama saja, walaupun sudah kahwin banyak kali tapi just only one wife, so dia di bidang kuasa mahkamah rendah. Okey, itu beza dia. Court case pun berlainan. So, isu di sini, kenapa kita perlu mengesahkan pernikahan tersebut? Okey, ingat, dalam undang-undang syariah di Malaysia, khasnya di negeri Sabah, bagi mereka yang bernikah tidak berdaftar. Apakah nikah yang tidak berdaftar? Nikah yang tidak ada sijil nikah original dan tidak ada terrekod pun di dalam sistem Jahin. Jahin ni adalah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Maka dia perlu buat pengesahan. Sebab dalam Uncle selama beramal sebagai peguam syar'i, ramai yang terjebak dengan sindiket nikah palsu. Diorang ni dapat sijil sementara, tapi sebenarnya sijil sementara tu dia tidak ada rekod di dalam sistem Jahin. Jadi benda inilah yang menjadi isu terhadap anak-anak. Ada yang menunggu diorang punya sijil nikah ni bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun anak pun sudah ramai, baru tahu rupanya sijil sementara tu adalah sijil palsu. Kebanyakannya sijil-sijil palsu ni dia diisukan atau dikeluarkan daripada daerah-daerah terpencil. Inilah yang kebanyakannya berlaku. Tapi sebenarnya benda-benda begini ni kadang-kadang memang sudah diketahui benda ni palsu, tapi ada juga golongan yang meneruskan juga pernikahan tu disebabkan oleh alasan yang masing-masing. Kebanyakan orang mau nikah kampung ni kebanyakannya disebabkan oleh hajat untuk berpoligami. Yang kedua, kebanyakanlah yang nikah kampung ni disebabkan nikah dengan orang yang tidak mempunyai dokumen. Inilah golongan yang paling ramai nikah kampung ni. Maksudnya nikah yang tidak berdaftar dengan jabatan agama. Banyak juga yang tanya Uncle bolehkah nikah kalau saya ni kan cuma ada surat beranak? Okey. Di sini Uncle mau kasih jelaskan, di negeri Sabah ada 3 golongan sahaja yang boleh diterima bernikah secara berdaftar. Kalau selain daripada negeri Sabah, dia ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan pemegang IC ataupun kad pengenalan. Yang kedua adalah pemegang pasport. Okey. 2 golongan ni di Malaysia dibenarkan untuk mendaftarkan pernikahan secara sah di jabatan agama. Apa yang spesialnya di Sabah adalah bagi pemegang pasport IMM 13, dia juga dibenarkan untuk
mendaftarkan pernikahan. So maksudnya di Sabah ada ekstra satu. Sebab apa? Dia pemegang IMM 13 nih, dia dibenarkan untuk mendaftarkan pernikahan. So banyak orang tanya, apakah IMM 13? Oke, IMM 13 ini adalah satu pas kebenaran untuk menduduki di Sabah pada zaman daripada zaman dulu lagi. Nggak silap uncle, zaman waktu Tun Mustafa lagi. Tun Mustafa adalah orang yang bertanggung jawab dalam memberi kebenaran pas IMM 13. Sekarang ni sudah dibuat pasport sudah. So 3 golongan ini siapa yang ada, maka dia boleh mendaftar pernikahan secara sah. Okey. So tidak payah lagi tanya macam mana supaya boleh mendaftarkan pernikahan. 3 golongan saya kalau di Sabah lah. So uncle buat video ni just for orang Sabah, secara khasnya amnya untuk Malaysia lah. Golongan-golongan yang ingin mengetahui mengenai isu syariah. Kenapa ada golongan lain nggak yang minta sah selain daripada itu? Banyak ada yang cakap ada surat beranak. Sabah ni banyak ada surat beranak tapi tidak pasport. Ada surat beranak tapi tiada IC. Banyaklah sebab dia. Mungkin bapa dia ni pun tiada dokumen, so dia lahir di Sabah. Jadi dia ada surat beranak tapi tidak boleh proceed untuk IC. So tidak masalah, yang ada surat beranak tu just buat pasport. Okey. Ada lagi yang tanya, uncle macam mana mau buat ini pengesahan nikah tapi pasport saya mati, maksudnya expired. So kena renew juga tu pasport. Orang asing lah. Ya. So macam mana juga mau nikah ni uncle? Saya ni di bawah jaminan majikan bla bla bla. Okey. Orang dia bawah majikan tidak boleh bernikah di Sabah. Dia kena habiskan dulu jaminan. Maksudnya dia kena ada pasport macam pasport lawatan tu. Maksudnya dia bukan di bawah jaminan majikan. Ini juga kamu kena tahu apabila ingin berhajat bernikah di Sabah ataupun di Malaysia. Okey. So untuk pengetahuan zaman sekarang ni, bukan zaman sekarang yang now, yang dalam keadaan pandemik ni, ada satu lagi kelonggaran di mana kursus kahwin dipindah kepada temu duga sahaja sekarang ni. So tiada sudah kursus kahwin buat sementara waktu pandemik ni sebab tidak dibenarkan berkumpul. Jadi Jahin telah menukar sementara waktu kursus kahwin tu melalui interview perkahwinan. So ini lebih mengurangkan orang cakap kesesakan lah di dalam mendapatkan sijil kursus kahwin tu. Okey. Itu adalah info-info terkini semasa pandemik ni lah. So mungkin belum juga terlambat untuk uncle cakap selamat tahun baru tahun 2021 kan. So seterusnya, kamu sudah tahu, uncle sudah explain mengenai siapakah golongan yang boleh mendaftarkan pernikahan. Jadi mereka yang sudah nikah kampung tapi still tidak ada dokumen yang uncle sebutkan tadi, 3 dokumen tu, IC, pasport ataupun IMM 13. So dapatkan dahulu baru buat pengesahan. Kalau tidak ada, memang tidak boleh dibuat pengesahan, maka kesianlah anak-anak yang lahir disebabkan oleh kecuaian pasangan ni. Ada orang tanya, perlukah pakai peguam ni kalau mau buat pengesahan nikah Okey, sejak? sebenarnya buat pengesahan nikah ni kenapa perlu menggunakan hikmat peguam? Sebab uncle percaya untuk berurusan buat pengesahan ni tidak semudah seperti yang mana kamu fikirkan. Sebab benda ini memerlukan proses yang agak rumit, di mana kamu sendiri pun terjebak dengan pernikahan kampung yang kamu tidak tahu rukun itu lengkap ataupun tidak. Apalagi di dalam buat urusan di Jahin maupun di mahkamah. Sedangkan nikah yang basic 5 rukun pun gagal. Jadi adalah lebih baik supaya kamu tidak terjebak lagi dengan sedikit penipuan sijil palsu ataupun ejen ataupun apa orang cakap kutu yang selalu ambil kesempatan terhadap orang yang desperate untuk dapatkan sijil nikah ni. Kamu akan dapat sijil nikah kertas ori, tapi dia merupakan sijil palsu disebabkan tidak berdaftar atau tidak ada dalam rekod
jahin. Yang ini pun golongan nih banyak uncle jumpa. Bila uncle tanya di mana kamu dapat nih sijil kawin, orang jahin juga. Lepas tu okey, sekali uncle cek dalam sistem, dia tidak ada rekod perkahwinan. So maksudnya sijil ini telah dicuri daripada jabatan tersebut dan dicetak menggunakan maklumat palsu, di mana dia put mungkin saksi pun palsu, imam pun palsu, tanda tangan palsu, cop pun palsu, kertas saja ori. Jadi apa pentingnya pengesahan nikah? So pentingnya pengesahan nikah adalah bagi kamu nih bernikah secara official, secara rasmi, di mana dokumen rasmi ini boleh diguna pakai di Jabatan Pendaftaran Negara dan boleh membuatkan anak-anak kamu tu ada sijil lahir. Okey? Dan benda ini juga membolehkan seandainya pada suatu hari nanti berlaku sebarang masalah terhadap rumah tangga, kamu boleh bercerai di mahkamah. Apa yang berlaku sekarang ni, ramai yang berlaku, dorang ni mahu bercerai tapi tidak dapat bercerai. Sebab apa tidak dapat bercerai? Sebab tiada sijil nikah. Adapun sijil nikah palsu. Jadi macam mana uncle mau bagi tahu, please alert terhadap macam mana kamu boleh mendaftarkan pernikahan. Ingat, untuk mendaftarkan pernikahan tu banyak juga yang terjebak dengan penipuan ni. Dia ada isi borang apa semua tapi terkena dengan imam yang expired. Pun ada juga benda ni berlaku. Jadi pastikan kamu apabila bernikah, pernikahan kamu tu adalah berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Apakah faktor yang menyebabkan orang kelam kabut untuk membuat pengesahan nikah selepas anak tu besar? Sebab Apa apa? faktor dia? Kebanyakan faktor ni, apabila kamu tidak ada sijil nikah, anak ini dia tidak dapat didaftarkan. Soalan itu ditanya oleh Yang saya. contoh, Okay. anak ni selalunya akan berbinkan kepada bapa kandung. Tapi apa yang berlaku, anak tu tidak dapat dibin atau dibintikan dengan bapa kandung disebabkan oleh tidak adanya sijil nikah yang original. Macam uncle punya pengalaman, ada uncle punya klien tu, anak pertama hingga anak yang ketiga dia lepas. Sebab dia ada gunakan sijil nikah sementara palsu tu. Sebab JPN sendiri pun tidak dapat mengesahkan dia original ke palsu. Tapi apabila pada tahun 2015 ke atas, bukan tahun 2015, angka rasa tahun 2010 ke atas ke tahun 2013 ke atas, benda ini telah semakin upgrade, maka sijil pernikahan sementara sudah tidak diguna pakai. Jadi menyebabkan anak yang lahir tidak dapat dibin atau dibintikan dengan bapa kandung disebabkan oleh masalah dokumentasi yang tidak lengkap. Apakah dokumentasi itu? Sijil nikah yang original tu. Okey. So masalah beginilah barulah si bapa kandung, mama kandung ni kalang kabut mau bikin pengesahan nikah. Okey. Biasanya begitulah yang berlaku, baru dorang mau buat pengesahan nikah. So jangan tunggu anak sampai 6 orang, 7 orang baru mau buat pengesahan. So buatlah pengesahan apabila kamu sudah sedar dan dengar uncle punya live video ni. So buatlah segera. Macam mana mau buat? Datanglah ke Mahkamah Syariah untuk mendaftarkan pernikahan kamu. So selepas masalah pengesahan nikah ni tiada nasab anak, so apakah dia punya konsekuensi selepas nanti mau bercerai? Okey, apabila kamu sudah buat pengesahan, kamu ada dua situasi, iaitu apabila mahkamah telah mengesahkan anak yang kamu lahirkan semasa pernikahan tu adalah selepas pernikahan. Maksudnya bila kamu nikah kampung maka adalah anak kan. Bila anak tu didapati kamu nikah dulu baru lahirnya anak, so anak itu boleh dinasabkan terhadap bapa kandung dengan syarat kamu kena buat pengesahan nikah. Tidak kisahlah pernikahan kamu tu sah atau tidak, anak tu masih boleh dinasabkan dengan bapa kandungnya. Yang penting pernikahan tu betul-betul berlaku. Sekarang uncle mau cerita ada dua situasi.
di mana selepas membuat pengesahan nikah, apabila mahkamah dapati mensabitkan pernikahan itu farak atau tidak sah, maka kamu perlu nikah semula. Maksud nikah semula ni, kamu kena buat satu lagi pendaftaran pernikahan. Seandainya kamu ni bernikah poligami, maka kamu akan diarahkan oleh mahkamah untuk membuat permohonan poligami seperti prosedur yang asal. Tapi selama ni kamu escape, kamu nikah kampung. So bila kamu buat pengesahan, apabila kes tersebut didapati tidak sah, maka kamu kena arahkan untuk buat permohonan poligami untuk bernikah semula. Itu situasi yang pertama, yang istri mau kawin balik. Apa yang situasi kedua adalah apabila kamu buat pengesahan, si bini ni ndaklah pula mau lagi kawin. Maksudnya bergaduh lah kunun, mau bercerai. So pengesahan yang pertama tu, itu adalah tiket kamu untuk menasabkan anak. So seandainya istri tu tidak mau sudah bernikah semula, maksudnya kamu dalam situasi waktu tu adalah bercerai. Jika seorang bapa itu ingin merasmikan dirinya sebagai bapa kandung terhadap anak-anaknya selepas berlakunya pengesahan nikah, maka si bapa bolehlah membuat satu tuntutan nasab anak di mahkamah syariah setelah mendapat pengesahan nikah. Tidak kisahlah nikah itu sah ataupun tidak, yang penting perintah keluar daripada mahkamah yang kamu pernah buat pengesahan nikah. So barulah kamu buat nasab anak. Banyak orang tanya, Uncle buat apalah buat nasab anak? Okey, keperluan buat nasab anak adalah first, untuk kamu declare secara rasmi anak yang dahulu tu, yang tiada sijil nikah tu adalah anak yang sah dari segi hukum terhadap kamu. Maksudnya berbin dan berbintikan kamu. Apabila sudah dapat berbin dan berbintikan kamu, dinasabkan terhadap bapa kandung, barulah si bapa ada hak untuk menuntut hak jagaan anak. Ingat, bagi bapa yang tidak buat nasab anak, hak anak adalah 100% kepada ibu dan keluarga si ibu. Okey, maksudnya artinya bapa tidak boleh menuntut hak. Iya, bapa tidak boleh menuntut hak hadanah seandainya tidak menasabkan anak tersebut terhadap dirinya. Okey. So proses pengesahan nikah, proses nasab anak, barulah pergi proses hadanah untuk mendapatkan hak jagaan anak. Okey, inilah proses yang perlu kamu lalui. Tidak boleh shortcut. Contohnya mau terus pergi hadanah sebab apa? Mau jimat konon. Tidak dapat sebab kamu kena buat pengesahan dulu, buat nasab anak, barulah buat hadanah, tuntutan hadanah. Sebab apabila kamu sudah menasabkan anak, maksudnya anak itu adalah anak yang sah dari segi undang-undang syariah terhadap si bapa kandung. Okey. Untuk mengesahkan yang dinasabkan anak ni, dia ada syarat. Anak tu wajiblah cukup 6 bulan kandungan setelah bernikah. Biasanya masalah ni terjadi kepada anak yang pertama. Anak yang kedua tu selalunya tidak masalah lah. Sebab selalunya isu sah taraf anak ni selalunya anak yang pertama. Jika anak yang pertama itu kandungannya tidak cukup 6 bulan kamariah. Banyak orang tanya, Uncle, apa 6 bulan kamariah ni? Okey, 6 bulan kamariah ni maksudnya 6 bulan dalam Islam. Sebab bulan dalam Islam ni dia tidak sama macam kalender moden ni yang sampai 30, 31. Kebanyakan kalender Islam ni macam bulan Ramadan, Syawal, Sya'ban apa semua ni, dia kebanyakannya sebulan tu 29 hari. So maksudnya anak yang cukup 6 bulan Islam, dia adalah anak yang layak dinasabkan terhadap bapa kandung. Macam mana mau kira tarikh nikah sama tarikh lahir, kira dia punya tu lama dia. Kalau cukup 6 bulan, maksudnya anak tu merupakan anak syubhah. Anak syubhah ni dia anak yang boleh berbin atau berbintikan kepada bapa kandung walaupun nikah selepas mengandung. Okey, banyak ada lagi yang keliru. Dia cakap, Uncle, dalam
perempuan tu mengandung boleh nikah kah? Boleh. Ada yang cakap haram. Ada yang cakap haram menikahi perempuan mengandung. Siapa bilang? Kamu ni sudah salah info, sudah salah faham. Okey? Perempuan yang mengandung juga boleh dinikahi. Yang tidak boleh bernikah ni dengan perempuan mengandung adalah perempuan yang jadi bini orang. Itu confirm. Mengandung dan mengandung, kalau dia masih isteri orang yang tidak ada surat cerai, dia haram dinikahi. Apa yang menjadi kebimbangan sama uncle ni, banyak wanita yang mendeklar diri dia bercerai disebabkan oleh ditinggalkan suami. Ini yang Dia jadi declare isu. sendiri. Ya, dia declare sendiri. Dia cakap, alah, saya ada satu WhatsApp, dia cakap dia sudah ceraikan saya. Uncle tak nafikan benda itu diceraikan oleh suami mungkin daripada WhatsApp, daripada SMS. Tapi apa-apa perceraian ataupun lafaz cerai di luar daripada mahkamah, Perlu disahkan. wajib kamu daftarkan atau sahkan Ialah di pengesahan mahkamah nikah. syariah Jika ada terdekat. soalan, boleh tanya di Contoh, ruangan kamu komen. orang Sabah tapi berada di Kuala Lumpur, so kamu boleh sahkan di Kuala Lumpur, tidak ada masalah, tidak perlu balik ke Sabah. Sebab apa? Di dalam undang-undang syariah, kamu boleh mendaftarkan tuntutan atau permohonan di mahkamah syariah di dua keadaan. Yang pertama adalah tempat bermukim, di mana kamu lahir, di mana kamu berkampung, di mana. Yang kedua adalah di mana kamu bermastautin. Macam mana yang dianggap bermastautin? Orang yang tinggal lebih daripada sebulan di satu kawasan tersebut, maka itu di dalam undang-undang syariah dianggap bermastautin. Okey. So bagi mereka yang ingin mendaftarkan satu kes di negeri mana-mana, pastikan kamu telah bermastautin, iaitu tinggal lebih daripada 30 hari atau sebulan, maka dia dianggap bermastautin. Okey, tidak payah risau sebab banyak yang tanya, uncle ni, dia cakap, uncle kami ni orang Sabah tapi kami bekerja di Semenanjung. So perlukah kami hadir balik ke Sabah untuk buat tuntutan perceraian? Sedangkan dua pasangan tu berada di Semenanjung. So kamu boleh proceed di Semenanjung, tidak ada masalah. Sama ada mau proceed di KL, Penang, Johor, di mana tempat kamu bekerja ataupun bermastautin. Okey. Jadi tidak payahlah susah-susah sampai mau balik ke Sabah. So isu seterusnya, lepas Okey. bercerai, ahadana, harta. Kalau Yes. ada berlakunya kematian. Kalau yang kahwin kampung ni kan, macam Ya. mana lah tu? Betul. Bagi mereka yang nikah kampung, tidak menasabkan anak, yang kesian si anak. Padahal kan ibu bapa ni atau si bapa ni, dia bekerja untuk anak-anak. Walaupun tidak untuk bininya yang sudah dia cerai, tapi untuk anak. Anak ni tidak berhak untuk menerima harta faraid ataupun harta pusaka bapa kandungnya apabila si bapa tidak menasabkan kepada anak-anaknya, bagi mereka yang kahwin kampung ni. Okey, ini isu yang paling besar. Dia anak kandung secara biologi, tapi anak tu tidak berhak mendapat apa-apa hak daripada bapa kandungnya disebabkan oleh kes nasab anak tidak dibuat. Ini isu yang paling orang cakap anak tidak boleh terima. Bapa punya salah, mama punya salah, anak tanggung ini derita. Yang paling kesian lagi, anak ni terpaksa menjadi pati ataupun maksudnya pendatang tanpa izin, kerana anak ini tidak dinasabkan kepada bapa kandungnya yang warga negara. Ini contoh bagi mereka yang nikah kepada mereka yang bukan warga negara lah. Contoh istrinya mungkin daripada Indonesia, Philippines, kan Sabah ni banyak cerita nikah rojak ni, nikah dengan Filipin, nikah dengan Indonesia ni. So ndak kisahlah negeri mana pun kamu nikah, yang penting pastikan nikah kamu berdaftar. Kalau ndak, anak ni jadi pati ataupun anak ni jadi pendatang tanpa izin, sedangkan anak kandung kita. Jadi sedarlah wahai bapa-bapa ataupun suami, bagi mereka yang sudah orang cakap tersilap,
selama ini sudah terlanjur membuat kesilapan dan kesalahan, itu ndak apa orang cakap. Yang penting sekarang nih, apakah tindakan yang perlu kita ambil supaya kesilapan kita dulu tuh kita perbaiki. So dari segi harta memang tidak layak lah kalau Tidak anak yang layak tidak selagi anak yang tidak dinasabkan, anak itu tidak berhak untuk menerima apa-apa harta. Faraid. Dari segi nafkah pun anak tu tidak layak tuntut sebab dia tidak dinasabkan kepada bapa kandung. nasab. Apa pentingnya nasab? Nasab tu yang bin Abdullah tu bahkan. Yes, apabila tidak dinasabkan dia jadi bin Abdullah. Kalau dinasabkan dia kena bin Nama bapa. bapa. Jadi kalau itu isu harta faraid. Kalau hibah macam mana? Hibah dia tidak masalah. Sebab apa? Hibah ni boleh dibahagi kepada siapa sahaja, even non-Muslim. Jadi bagi mereka untuk orang cakap memudahkan sebelum proses nasab anak ni berjaya ke dalam proses ke apa, cara yang paling selamat untuk harta kamu agihkan semasa kamu hidup adalah dalam membuat ikatan hibah. Kamu buat ikatan hibah terhadap mungkin anak kamu yang belum kamu nasabkan, sementara kamu buat proses menasabkan anak tu. Itu adalah jalan yang paling selamat supaya kamu boleh menjamin seandainya berlakunya kematian semasa dalam proses. So kamu orang cakap bolehlah menyalurkan harta yang kamu ada tu kepada anak kandung kamu, walaupun kamu tidak sempat dalam proses menasabkan anak di mahkamah syariah. So benda-benda ini kamu perlu tahu supaya orang cakap kita membuat persediaan. Kita tahulah kita sudah buat silap, tapi kita kena buat persediaan untuk memudahkan anak-anak ni di kemudian hari. Sebab kita pun dah tahu ajal dan mati kita tu bila. Okay? So ikatan hibah adalah satu-satunya jalan atau solution untuk kamu buat persediaan harta kamu tu untuk diserahkan kepada anak-anak. Okay? Begini juga mereka yang mempunyai anak angkat. Kamu sayang anak angkat kamu ambil anak angkat kamu daripada 6 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 2 hari, ada yang sambut terus. Tapi dorang ni lupa ataupun dorang ni mungkin tidak tahu bahwasanya anak angkat tidak layak untuk menerima harta pusaka atau faraid. Walaupun hebat kamu tukar bin kamu pun, dalam hukum agama dia tidak layak untuk menerima harta pusaka. So okay, benda ni kamu sudah uncle explain dia punya consequences, kesan-kesan terhadap apa jadi bila anak tidak dinasabkan, apa jadi bila kamu tidak buat pengesahan nikah. Jadi benda-benda ni kesannya kamu sudah tahu dari segi harta, dari segi hak jagaan anak, dari segi nafkah itu benda ni, okay? Jadi uncle harap sharing uncle pada hari ini dapat membuka minda dan mata kamu, terutamanya orang yang tergolong dalam apa yang uncle cakap ni. Especially to the professional lah mungkin kan? Yes. Anak-anak yang profesional mungkin kan? Ya, anak-anak profesional. Contohnya macam Yalah, kaki tangan kerajaan apa semua. Sebab kan? uncle faham benda-benda gini selalu terjadi apabila kamu ni terjebak dalam pernikahan poligami yang tidak sah ni. Okay? So yang dulu tu dululah, yang sekarang ni kamu perlu perbetulkanlah, bertindak bijak dengan mengesahkan. Okay? So uncle harap benda ni boleh memberi manfaat kepada semua orang Sabah atau amnya orang Malaysia yang ingin tahu mengenai isu syariah yang berlaku sekarang ni. Jadi uncle harap kamu boleh share mana-mana ahli keluarga kamu mengenai isu ini, isu pengesahan nikah, isu nasab anak, okay? Untuk supaya benda ni tidak terjadi kepada diri kita, okay? So uncle harap kita jumpa lagi pada sesi sharing uncle, video live uncle pada tajuk yang lain dalam isu syariah yang panas-panas uncle cari ini, supaya
Yalah, benda-benda ni kita dapat bagi ilmu supaya ramai lagi orang yang celik terhadap undang-undang syariah. Okey. Kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Uncle ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okay, bye. Okay, Sabah. so okay, itu habis sudah tadi.